Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan belajar bahagian adab akhlak Islamiah, tajuk adab memelihara alam sekitar. Adab memelihara alam sekitar. Ini tajuk yang kita akan pelajari pada hari ini, insya-Allah. Mari kita lihat tajuk ini dan kita kupas kepentingan tajuk ini kepada kita, kepada pelajar, kepada masyarakat. Isi kandungan tajuk ini ialah adab memelihara alam sekitar. Kepentingan memelihara alam sekitar, dalil, punca pencemaran alam, langkah mengatasi pencemaran alam, dan akhir sekali penilaian. Ini isi kandungan atau objektif tajuk adab memelihara alam sekitar. Kepentingan memelihara alam sekitar, dalilnya, punca pencemarannya, langkah mengatasi alam sekitar. Mari kita lihat. Seterusnya, kepentingan memelihara alam. Nak beritahu bahawa alam adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang meliputi langit dan bumi, tanah, sungai, lautan, udara. Itu adalah termasuk di dalam alam. Kenapa penting kita memelihara alam? Ya, yang pertama, bukti keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukti keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Bukti keagungan Allah. Bukti keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, untuk mengekalkan keindahan alam. Mengekalkan keindahan alam. Yang ketiga, sumber makanan. Alam sekitar ni, di dalamnya terdapat sumber makanan manusia. Yang keempat, sumber tenaga. Yang kelima, sumber ekonomi. Sumber tenaga, ada sungai, daripada matahari, udara, sumber tenaga, sumber ekonomi. Sumber ekonomi daripada galian emas dan sebagainya. Ikan. Semuanya ini menjadi penting kepada kita. Sebab itu kita wajib memelihara alam. Untuk manfaat kita bersama. Baiklah, seterusnya. Apakah dalil kita digalakkan oleh Allah Ta'ala ni menjaga alam? Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nasi liyuziqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Sadaqallahul azim. Surah Ar-Rum ayat 41. Telah timbul berbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia. Ayat ini Allah sendiri memberitahu kerosakan, bencana di darat dan di laut dilakukan oleh tangan manusia. Itu dalil. Supaya kita ni
mengelakkan diri daripada melakukan kerosakan pada alam. Itu dalilnya. Kita nak tahu apa punca pencemaran alam. Punca pencemaran alam. Punca pencemaran alam. Apa punca pencemaran alam? Punca dia. Bentuk pencemaran alam. Bentuk pencemaran alam. Pencemaran udara. Pencemaran udara. Pencemaran air. Ini bentuk pencemaran. Sebab pencemaran udara, bilangan kenderaan bertambah. Asap kilang, pembakaran terbuka, asap rokok. Ini pencemaran udara. Kedua, pencemaran bentuk pencemaran air. Contoh dia macam pembuangan sisa kilang, pembuangan sampah, pendorongan hutan. Sebab punca pencemaran alam ni daripada bilangan kenderaan bertambah menyebabkan pencemaran udara, asap rokok menyebabkan pencemaran udara, sisa buangan kilang menyebabkan pencemaran air, sungai, pembuangan sampah, pendorongan hutan. Itu adalah punca pencemaran alam dan bentuk pencemaran alam. Pencemaran udara, pencemaran air. Seterusnya pencemaran tanah. Pencemaran tanah. Puncanya pembuangan toksik, pembuangan sampah, penggunaan racun serangga. Yang keempat, pencemaran bunyi. Puncanya daripada bunyi kenderaan, bunyi kilang, bunyi dari kuari, pembinaan bangunan. Bunyi daripada kuari ini ialah yang granit meletupkan batu. Dekat Batu Lima tu ada satu kuari. Inilah punca pencemaran alam dan bentuk pencemaran alam, punca-puncanya, sebab-sebabnya. Jadi kita dah tahu dah punca pencemaran alam. Jadi bagaimana kita nak mengatasi? Bagaimana nak mengatasi pencemaran alam? Bagaimana nak mengatasi pencemaran alam ini? Bagaimana cara dia? Tanam kesedaran. Menanam kesedaran cinta ke alam sekitar, menyediakan kemudahan pembuangan sampah, gotong royong. Menanam kesedaran cinta ke alam sekitar. Ni kesedaran cintakan alam sekitar. Kemudahan menyediakan kemudahan pembuangan sampah, gotong royong. Ini menanam. Ini langkah menanam kesedaran, menyediakan kemudahan, gotong royong, kemudahan pembuangan sampah. Itu langkah pencemaran alam yang paling mudah. Dan yang paling sebagai kerajaan, penguatkuasaan undang-undang. Itu langkah-langkah mengatasi pencemaran alam. Mudah saja tajuk ini. Jadi penilaian, dah bersedia anak-anak? Okey. Terangkan pembakaran secara terbuka menyebabkan pencemaran kepada alam sekitar. Soalan 2004 SPM. Terangkan dua sebab perbuatan tersebut masih dilakukan. Jelaskan dua tindakan anda apabila melihat seseorang melakukan perbuatan tersebut. Dan sarankan satu langkah berkesan bagi mengatasi masalah pencemaran alam sekitar. Jadi soalan ini nampak agak mudah. Dua sebab perbuatan tersebut masih dilakukan. Perbuatan apa? Perbuatan pembakaran secara terbuka yang menyebabkan pencemaran kepada alam sekitar. Terangkan dua sebab perbuatan masih dilakukan. Dua sebab perbuatan tersebut masih dilakukan ialah kerana pertama, sikap sikap tidak bertanggungjawab. Contohlah, boleh huraikan sedikit. Dia nak soalan ini terangkan. Okey, itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, jelaskan dua tindakan anda. Laporkan kepada pihak berkuasa, contohnya lah memberi nasihat,
Contoh. Dan tu yang ketiga, sarankan satu langkah berkesan atasi masalah pencemaran negara kita. Ya. Langkah berkesan mengenai penguatkuasaan undang-undang dan sebagainya, itu yang paling mudah lah untuk dijawab oleh anak-anak di dalam peperiksaan nanti. Jadi Ustaz rasa setakat itu sajalah untuk hari kali ini. InsyaAllah kalau diizinkan oleh Allah SWT, Ustaz akan terang lanjutkan lagi dengan topik-topik yang lain. Dan maaf, ada lagi satu soalan, iaitu jelaskan 3 kesan pencemaran. Ini senang saja anak-anak. 3 kesan pencemaran terhadap udara. Kesan apa? Kesihatan, kesan ekonomi. Pun huraikanlah. Ya, itu sajalah anak-anak. InsyaAllah. Ada lagi anak-anak? Masya Allah. 3 langkah mengatasi pencemaran. Pencemaran apa? Pencemaran sungai. Bagaimana? Jadi anak-anak boleh fikir, anak-anak boleh menjawab. Sebab anak-anak pandai, anak-anak bijak. Anak-anak bijak sebab membaca, sebab mendengar, membuat ulang kaji dan sebagainya. Jadi itu saja daripada Ustaz. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.